Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah naltaqi maratan ukhra al-yawm fi darsina fil lughati al-arabiyyah. Awal yawm wa insyaallah sanadrusu wa nuraji'u darsan fil qawaid wa hiya al-mubtada' wal khabar. Al-mubtada' wal khabar. Al-mubtada' wal khabar huwa darsun samin saya rasa pelajaran yang ke-8 Ashir Ustaz. Ashir Ashir darsun Ashir. Jadi nabda ma huwa al-mubtada wa ma huwa al-khabar. Mubtada adalah isim ma yubtada'u bihil kalam. Tengok sini ta'rif dia. Al-mubtada huwa al-ismu ismun marfu' yubtada'u bihil kalam. Isim yang kita mulakan yubtada'u. Kita mulakan kalam. Kita mulakan kita punya percakapan dengannya. Jadi bahasa Melayu kita biasa awak dengar dalam bahasa Melayu subjek. Subjek. Pokok cerita. Apakah dia tajuk cerita. Wal khabar predikat. Ceritanya. Apakah ceritanya. Ma yukhbaru bihil mubtada'. Jadi kalau awak biasa dengan contohnya awak buat isim contohnya awak ambillah satu kalimah al-madrasah al-madrasah, maka madrasah ini menjadi mubtada'. Okey. Tapi hari ni saya nak buat cara yang lain sikit. Awak pernah jumpa madrasah ni dalam keadaan tidak ada alif lam, dan awak pernah jumpa al-madrasah bi alif wal lam. Jadi sebenarnya jadi persoalan, apa beza kalimah yang alif lam? Apa beza dengan kalimah yang tak ada alif lam? Masa bila? Soalan yang selalu Ustaz tanya dulu. Masa bila kita nak guna tak ada alif lam? Masa bila kita nak guna ada alif lam? Apa beza yang ma huwa al-farqu baina nakirah yang tak ada alif lam dengan makrifah yang ada alif lam? Okey. Jadi bahasa mudahnya kalau kita nak bincang kat sini, kalimah yang ada alif lam, kalimah yang macam ini, yang ada alif lam macam ni, dia sudah cukup kuat untuk menjadi mubtada' sendirian. Jadi kalimah yang tak ada alif lam ni macam ni, dia tidak cukup kuat untuk menjadi mubtada'. Jadi biasanya selepas kalimah madrasah ni, tak ada alif lam ni, awak akan mendapati dia akan bercampur dengan isim yang lain. Contohnya awak kata madrasah campur ana, madrasati. Madrasah. Jadi dia kat sini adalah saya, madrasah sini adalah madrasah, jadi sekolah saya. Jadi kat sini dia telah dikuatkan oleh isim domir, oleh domir. Okey, ataupun contohnya awak letak madrasatu sekolah siapa? Sekolah Jawahir. Madrasah Jawahir, sekolah Jawahir, sekolah Jawahir. Jadi barulah madrasah ini baru boleh menjadi mubtada'. Okey, berbeza dengan al-madrasah. Al-madrasah awak terus boleh bagi khabar. Contohnya awak kata khabarnya madrasah Jamilah. Okey, tapi madrasatun awak tak boleh terus madrasatun Jamilah. Awak kena kata madrasatun Jawahir Jamilah. Tambahkan dengan khabar. Jadi apa? Khabarnya madrasatu Jawahir Jamilah. Ataupun madrasah campur domir kat sini, ada domir kat sini. Madrasah campur domir kat situ, barulah boleh tambahkan dengan khabarnya iaitu Jamilah. Okey, jelas tak penerangan tu? Oh, dah 8 orang Ahlan wa sahlan. Siapa ni? Okey, muasil kita sambung Jadi mubtada' itu adalah isim marfu' yang dimulakan yubtada'u bihil kalam. Wal khabar ma yukhbaru bihil mubtada'. Jadi mubtada' ini boleh datang dalam bermacam-macam bentuk. Yang pertama yang Ustaz dah terangkan tadi, bahawa al-mu'arraf bi alif wal lam, ada alif lam.
Okey. Yang kedua, isim makrifah yang lain iaitu domir. Domir ni walaupun tak ada alif lam tetapi dia makrifah, macam ada alif lam. Ya. Jadi kalau awak nak kata contoh lain, awak nak mulakan ayat tu dengan hiya. Dah masuk. Dah masuk tadi. Hilang dah. Contohnya awak nak mulakan dengan hiya. Here to return to the video call. Okay, klik hiya. Hiya ni walaupun tak ada alif lam tetapi dia dah cukup kuat untuk menjadi mubtada. Okay, masuk tu. Abid ahlan wa sahlan Abid Okay. Ahlan. Hiya jamilah. Hiya jamilah. Jadi awak boleh tengok pertama sekali untuk menjadi mubtada biasanya awak boleh kata isim yang ada alif lam. Contohnya al-madrasah campurkan dengan khabar jamilah. Okey. Ataupun awak cari isim domir isim domir ni dia makrifah juga makrifah, jadi dia dah cukup kuat untuk menjadi mubtada. Jadi terus boleh tambahkan khabar jamilah. Ataupun awak nak kata haza benda ini, ataupun hazihi benda ini. Hazihi ni isim syarah. Isim syarah pun dah cukup kuat untuk menjadi mubtada. Jadi awak boleh terus bagi khabar. Ya hazihi jamilah. Benda ni cantik lah. Benda ni cantik. Okey. Ataupun awak boleh tambah dengan kalimah-kalimah yang lain Ustaz ada bagi contoh kat sini. Isim mausul isim mausul. Okey. Isim mausul ni agak rumit sikit tapi Ustaz terangkan juga sikit. Isim mausul contohnya allati. Contohnya allati. Semua isim mausul ni walaupun dia isim makrifah tetapi dia mestilah ada silah. Mausul mesti ada silah. Isim mausul pasangannya dengan silah. Silah tu apa? Biasanya fi'lah allati taqra'u, allati tahduru. Orang yang hadir itu barulah awak boleh tambah kat sini jamilah. Jamilah. Allati tahduru. Yang apa? Yang hadir. Yang hadir itu jamilah. Okey. Ataupun awak boleh datangkan dengan isim alam, nama khas. Nama khas ni walaupun dia tak ada alif lam tetapi dia dah dikira sebagai isim makrifah, isim alam. Dia sudah cukup kuat untuk menjadi mubtada bersendirian. Contohnya awak letaklah nama Fatimah. Fatimah tambahkan terus dengan khabar iaitu jamilah. Okey. Okey, jelas tak penerangan tu? Jadi kat sini kita boleh gunakan isim yang ada alif lam atau kita boleh gunakan isim domir huwa atau isim isyarah haza ataupun isim nama khas isim alam ataupun isim mausul. Kalau awak nak gunakan jadi mubtada ni bukan isim-isim yang ma'rifah yang ini, maka awak ada syarat iaitu awak kena tambahkan. Contohnya kalimah yang awak nak guna madrasatun tak ada alif lam. Okey. Madrasatun ni tak ada alif lam, nakirah. So dia tak boleh tambah terus dengan jamilah. Dia tidak kuat. Awak kena tambahkan sesuatu. Apa yang awak boleh tambahkan? Yang pertama, awak boleh tambahkan dia dengan mudhafun ilaih. Contohnya contohnya kat sini talib. Okey. Ahlan wa sahlan Siapa ni? Nurin Okey, contohnya silap. Contohnya awak nak gunakan kalimah yang tak ada alif lam, talibun. Jadi awak kena tambahkan sesuatu iaitu tambahkan mudhafun ilaih, talibul madrasah. Okey. Jadi kalau sama ada madrasah ni ada alif lam atau madrasah ni tak ada alif lam. Okey. Mudhaf kepada yang ada alif lam atau mudhaf kepada yang tak ada alif lam. Okey. Cara yang ketiga iaitu menambahkan sifat. Talibun sanawiyun. Boleh juga tambahkan dengan sifat. Ini contohnya madrasah tak ada alif lam. Okey, madrasah ni tak ada alif lam. So tak kuat
untuk menjadi mubtada sendirian. Jadi kita kena tambahkan katalah kalimah yang ada alif lam. Barulah kita boleh tambahkan khabarnya apa tadi? Tambahkan dengan khabar, iaitu contohnya Jamilah. Apa yang kita nak tambah ni? Kalimah yang ada alif lam. Contoh madrasatul akhi. Sekolah abang saya Jamilah, cantik. Okey. Katalah kita nak tambah kalimah lain, contohnya kita tambah akhun je, madrasatu akhin, sekolah abang saya, barulah kita boleh tambahkan dengan khabar, iaitu Jamilah. Sama ada mudhaf ilaih ni tak ada alif lam macam ni ataupun ada alif lam. Okey. Ataupun awak nak tambahkan madrasah ni dengan sifat, madrasatun tak ada alif lam, tak cukup kuat untuk menjadi mubtada. So perlu ditambahkan dengan sifat. Barulah awak boleh datangkan khabar, iaitu Jamilah. Contohnya awak letak kat sini, sekolah yang besar itu madrasatun kabiratun Jamilah. So kat sini madrasatun kabirah menjadi mubtada. Sekolah yang besar itu cantik. Sekolah abang saya cantik. Sekolah abang cantik. Sekolah yang besar itu ceritanya apa? Cantik. Jadi kalau awak ada alif lam, awak letak alif lam terus direct daripada mula, macam contohnya yang ini. Okey, al-madrasatu, awak terus tambahkan khabar Jamilah, contohnya macam tu. Tak perlu lagi menggunakan sebarang penguat ataupun dah masuk lagi. Okay, masuk? Tak ada. Jadi awak boleh terus berikan khabar. Contoh al-madrasah Jamilah. Hiya. Hiya ni isim domir. Isim domir ni kita dah belajar masa tingkatan 3 dulu, adalah sebahagian daripada isim yang makrifah. Isim makrifah ada dia apa dia? Alif lam, al-mu'arraf bi alif wal lam, isim domir, isim isyarah, isim mausul. Ada 4 ni. Alif lam ni jadi kuat untuk jadi mubtada. Hiya walaupun tak ada alif lam tapi makrifah dah macam ada alif lam. Hazihi pun dah cukup kuat sebab makrifah juga isim isyarah, terus boleh ada alif lam, terus boleh ada khabar. Allati isim mausul. Cuma isim mausul ni walaupun sebenarnya boleh terus letak khabar tapi dia memerlukan silah. Memang macam kalau huruf jar majrur, huruf nasab mansub. Kalau silah kena ada mausul, kena ada apa? Mausul. Jadi allati tahduru, yang hadir itu adalah cantik. Ataupun awak letakkan nama alam, isim alam, nama khas juga dikira sebagai isim makrifah. Jadi isim makrifah ni kalau kita punya bahasa kasar, yang pertama alif lam, yang kedua isim domir, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima adalah nama khas iaitu isim alam. Okey. Selain daripada ini, kalimah-kalimah lain yang tak ada alif lam perlulah dikuatkan dengan mudhafun ilaih atau sifat. Baru awak boleh datangkan khabar. Dia khabar ni kat sini datang selepas mubtada. Okey, Ustaz rasa penerangan tu jelas kot. Okey, itu cerita pasal mubtada. Jadi katakanlah awak buat ayat. Awak kata madrasatu akhi. Sekolah abang saya, madrasah ni tak ada alif lam. Okey. Bila tak ada alif lam, dia tidak cukup kuat menjadi mubtada, dia memerlukan sokongan akhi. Barulah ini menjadi mubtada. Okey. Sekolah abang saya terletak taqa'u fi luang. Luang. Jadi barulah kita kata yang ini kawasan mubtada, kawasan mubtada, yang ini kawasan khabar. Okey, jadi khabar, situ pula khabar pula. Khabar ni boleh kita buat dalam bentuk yang pertama fi'il macam ni. Okey, ataupun tadi contoh yang kita bagi tadi, madrasatu akhi, ini mubtada dia kan. Jamilah isim macam ni. Sama ada awak nak buat dalam bentuk isim ataupun dalam bentuk fi'il. Okey, selain daripada tu awak boleh juga datangkan dalam bentuk huruf. Contohnya madrasatu akhi
fi peluang. Sekolah abang saya di peluang. Jadi kat sini mubtada'nya madrasatu mudhaf kepada, disandarkan kepada akhi. Kalau awak mungkin tak tahu apa itu mudhaf, mudhaf tu adalah gabungan dua perkataan. Gabungan dua perkataan menjadi satu. Ahlan wa sahlan. Okey, ahlan. Baik. Kita sambung Jadi kesimpulan kita apa dia? Pertama, bila awak dah tentukan mana kawasan mubtada', barulah awak boleh tentukan mana dia menjadi khabar. Contohnya dalam ayat ni, khabarnya taqa'u, terletak. Jamilatun isim, yang ni fi'il, yang ni isim, ataupun huruf. Khabar tu boleh datang dalam bentuk fi'il, isim. Siapa tadi boleh datang dalam bentuk fi'il, isim, ataupun huruf jar majrur. Boleh datang dalam bentuk jar majrur. Ataupun boleh datang dalam bentuk ayat. Madrasatu akhi. Okey. Sekolah abang saya, padangnya mal'abuha wasi'an. Padangnya besar. Okey, jadi Ustaz nak tunjuk awak 4 bentuk ayat. Yang pertama kat sini mubtada', khabarnya fi'il. Yang ni mubtada', khabarnya isim. Yang ketiga mubtada', khabarnya huruf jar majrur. Dan yang keempat mubtada' tapi khabarnya ayat. Khabarnya ayat. Ayat tu maksudnya apa? Ayat baru kat sini. Padangnya besar. Sini ada cerita lain. Cerita lain tetapi dikaitkan dengan sekolah. Sekolah abang saya, padangnya besar. Okey. Jadi ini adalah bentuk-bentuk khabar. Jadi kalau kita tengok daripada mula tadi, okey, daripada mula tadi first sekali tadi kat sini. Okey. Pertama sekali kita cerita pasal mubtada'. Mubtada' ni isim yang ada alif lam alif lam, ataupun yang kuat sama macam alif lam, iaitu isim domir. Isim domir dan isim alif lam ni adalah isim makrifah. Terus kita boleh bagi khabar. Contohnya kat sini hiya, terus kita bagi khabar jamilah. Dan juga isim isyarah. Isim isyarah juga dianggap makrifah. Terus kita boleh datangkan khabar. Kemudian isim mausul juga dianggap makrifah, boleh menjadi mubtada'. Cuma sebelum kita letakkan khabar, kita kena letakkan mausul. Silah kita kena letakkan silah. Ini isim mausul memerlukan silah. Jadi kita kata allati tahduru, yang ni adalah kawasan mubtada'. Kita orang masuk lagi ke? Okey, lepas tu yang boleh jadi mubtada' juga nama khas. Contohnya Fatimah. Jadi 5 benda ini, iaitu isim alif lam, isim domir, isim isyarah, isim mausul, dan nama khas sudah cukup kuat untuk menerima khabar, iaitu jamilah. Contohnya jamilah khabar dia. Okey. Jadi kalau isim itu tidak ada alif lam, contohnya madrasah. Madrasah tak ada alif lam. Jadi madrasah tidak cukup kuat untuk menjadi mubtada'. Jadi mubtada'nya tak cukup kuat, memerlukan sandaran daripada isim yang lain. Contohnya awak kata madrasatul akh. Jadi ini dinamakan sebagai mubtada' yang mana akh ni menjadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Madrasah sama ada awak tambahkan isim tu yang ada alif lam macam ni, atau isim yang tak ada alif lam. Atau cara yang ketiga, awak tambahkan dengan sifat. Sekolah yang besar itu, barulah awak datangkan khabarnya jamilatun. Okey. Ini adalah bentuk-bentuk mubtada'. Jadi benda yang penting untuk awak tahu dulu, yang pertama, awak kena tahu sempadan mubtada'. Sempadan mubtada'. Okey. Kalau dia ada alif lam, dia terus boleh menerima khabar. Okey. Tetapi kalau kalimah itu tak ada alif lam, mubtada' tu tak ada alif lam, maka dia perlu dikuatkan. Okey. Ada 2-3 perkara lagi, iaitu benda-benda lain yang boleh masuk sekali dalam cerita ini. Contohnya mubtada'nya
Contohnya awak letakkan kalimah yang ada alif lam. Contohnya al-madrasah. Al-madrasah. Lepas tu awak jumpa wal-masjid. Jamilani. Jamilani. Sekolah dan masjid. Jamilani. Boleh tak wal-masjid ni menjadi khabar? Jawapannya tak boleh sebab mubtada di sini. Okey, mubtada di sini. Tetapi mubtada ini dicampurkan dengan masjid. Mubtada dan masjid. Jadi kawasan mubtada dibesarkan dengan waw. Yang ni kan tahu juga. Kalau yang ini dia tak boleh jadi, dia tak bolehlah masjid ni jadi khabar. Sebab khabarnya jamilani. Al-madrasah wal masjid jamilani. Okey. Jelas tak penerangan tu? Okey, jadi kita masuk kepada nauk-nauk mubtada. Nauk-nauk mubtada dan nauk khabar. Nauk-nauk khabar. Okey, yang pertama, apabila tadi Ustaz dah tunjukkan contoh kat sini, iaitu mubtada kat sini madrasatu akhi, yang ni tak ada alif lam, disokong oleh akhi jadi mubtada, ni kawasan mubtada. Khabarnya fi'il, khabarnya isim, khabarnya huruf jar dan majrur, dan khabarnya jumlah ayat. Mubtada ni khabarnya adalah ayat yang lain. Power sikit. Jadi untuk kesemua bentuk ini, ni dinamakan khabar jumlah fi'liyah. Dinamakan apa? Khabar jumlah fi'liyah. Kenapa dinamakan sebagai khabar jumlah fi'liyah? Sebab macam lain sebab dia khabarnya adalah fi'il. Ni nampak sikit. Khabarnya fi'il. Dinamakan khabar jumlah fi'liyah. Kalau macam ni jamilatun ni, khabarnya satu perkataan, maka isim, khabarnya isim macam ni, maka namanya khabar mufrad. Dinamakan sebagai khabar mufrad. Yang ketiga, kalau khabarnya kat sini adalah huruf jar macam ni, di peluang, maka kita namakan ni khabar syibhu jumlah. Dinamakan sebagai khabar syibhu jumlah. Kalau yang macam ni, khabarnya adalah ayat. Macam mana awak nak tahu khabarnya ni ayat? Yang pertama, dia adalah isim dan ada domir. Jadi madrasatu akhi, padangnya, padang campurnya. Padang campurnya. Padangnya luas. Ini dipanggil mubtada kedua dan khabar kedua. Ini dinamakan sebagai khabar ayat jumlah ismiyah. Ini dinamakan sebagai khabar jumlah ismiyah. Jadi khabar jumlah ismiyah ni mesti ada awalan dia ada isim yang menjadi mubtada sani, dan dia ada domir. Dan dia ada khabar sani. Khabar sani. Maka ini dipanggil sebagai khabar ni mubtada kedua campur domir, campur khabar kedua, ini digelar sebagai khabar kepada mubtada yang pertama. Digelar sebagai apa? Jadi kat sini ada dua mubtada. Ini mubtada yang pertama, ini mubtada yang kedua. Mubtada sani dipanggil. Ini khabar mubtada sani. Khabar mubtada sani. Yang ini menjadi satu ayat, mubtada khabar. Tapi mubtada sani dan khabar sani menjadi khabar kepada mubtada yang pertama. Ni agak rumit sikit, tapi ciri yang penting awak tengok sini, isim yang ada domir. Beza dengan jamilatun tadi. Jamilatun ni isim juga tapi tak ada domir. Jadi jelas tak dengan penerangan tu? Ada satu perkara lagi yang awak perlu tahu, iaitu keadaan di mana mubtada dan khabar menjadi terbalik. Contohnya ayat itu dimulakan dengan huruf jar. Contohnya awak tengok ayat ni bermula dengan fil madrasati Zaidun. Contohnya macam ni. Fil madrasati Zaidun. Jadi ayat ini tidak bermula dengan isim.
Ayat ni bermula dengan huruf jar. Kalau kita belajar mana ada ayat yang mula dengan huruf. Kita belajar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tak ada namanya jumlah harfiah. Jadi sebarang ayat yang bermula dengan huruf, maka kita kena cari apakah sebenarnya ayat ni. Adakah dia ayat ismiyah atau fi'liyah. Contohnya ayat ni fil madrasati Zaidun. Jadi ayat ni asalnya adalah Zaidun fil madrasati. Ini asal usul dia. Jadi Zaidun bermula dengan isim. Jadi ayat ni walaupun nampak bermula dengan huruf, tetapi sebenarnya dia adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Okey, asalnya Zaidun fil madrasah. Contoh, fil madrasati yaqra'u Zaidun. Okey, ayat ni pun sama. Ayat ni bermula dengan huruf jar dan majrur. Maka ayat ini bukanlah jumlah harfiah sebab tak ada namanya jumlah harfiah. Jadi kita kena tengok lepas jar majrur ni ada apa? Ada yaqra'u. Jadi yaqra'u akan ni asal usulnya. Yaqra'u Zaidun fil madrasah. Okey. Jadi ayat ni adalah ayat asal dia. Yaqra'u. Jadi ayat ini adalah ayat jumlah fi'liyah. Okey. Jadi kalau awak jumpa ayat yang bermula dengan huruf jar, pertama sekali awak kena tengok adakah dia ini sebenarnya dia bermula dengan apa. Awak terbalikkan. Huruf jar ni tarikkan ke belakang, tarikkan ke sini. Tarikkan ke sini. Jadi awak dapatlah bentuk asal dia. Zaidun fil madrasah. Okey. Jadi bila awak jumpa ayat ni Zaidun fil madrasah, awak tahulah dia adalah Zaidun mubtada, fil madrasah khabar. Khabar ni menggunakan huruf jar. Khabarnya menggunakan huruf jar macam ni. Namanya khabar syibhu jumlah. Okey. Okey, jelas tak penerangan tu? Jelas. Okey. Jadi kita buat latihan lah. Kita buat latihan.